Avengers! Assemble. Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to Sembang Marvel. Sembang Marvel. Episod berapa bang? Tak ingat lah. Tak ingat, banyak sangat dah Sembang Marvel kita ni. So, aku Izzat. Dan aku Adib. So, kita akan sembang apa hari ini? Banyak topik yang kita nak sembangkan, tapi hari ini kita fokus pada satu topik saja dulu, iaitu Apa She-Hulk dulu. Shihak dulu. Boleh? Okay, boleh. Boleh? Shihak dulu. Sebab She-Hulk ni pada pandangan Dia keseluruhan dia ada berapa belas episod ada kan? 9 episod. 9 episod? 9 episod. Oh, dia bukannya 18. Tak. 18 tu Daredevil lah. Daredevil. Okay, aku salah. Jadi Maaf 8 saya. ke 9 episod. Sekarang dah episod ke-6 ke-7 waktu kita orang shooting ni, episod ke-6 ke-7 lah. Betul. So ada lagi balance 2 episod. Yang mana Daredevil tak muncul pun lagi. Itu yang orang marah tau. Itu orang marah. Kenapa? Sebab dalam trailer dia tunjuk itu yang dia nak highlight. Betul. Tapi sampai episod sekarang ni dah episod 6-7 kan. Tak ada lagi. Tak ada. Belum ada. Okay. So, abang tengok tak She-Hulk? Jujur. Jujur tengok. Tengok. Okay, aku tengok. Tengok satu persatu tak dia punya apa details apa semua Easter eggs ke? Ada yang aku Google jugalah. Ada yang aku tak Google. Tapi mostly dia banyak easter egg dia adalah karakter-karakter yang sebenarnya macam contoh villain orang kata villain tapi villain yang jenis yang tak power-power sangat. Ya betul. Dan apa yang kita boleh tengok dekat She-Hulk ni pandangan saya lah bang kan. Pandangan saya She-Hulk ni dia bukan jenis macam cerita-cerita Marvel yang tipikal lah. Dia tak macam kalau kita tengok Miss Marvel yang baru keluar, dia more kepada penceritaan budak-budak. Betul? She-Hulk penceritaan dia lebih kepada kalau abang tengok Suit. Cerita lawyer. Dia nak bawa pembawaan macam tu, tapi dia bermain dengan fourth wall. Dia banyak bercakap dengan penonton. Betul. Dia bercerita kan. Dan kalau perasan episod 1 She-Hulk ni pun, dia more kepada dia recap balik. Ingat tak? First episode kan? This is what happened. Dia cakap macam tu kan? Kita tengah tanya, apa sebenarnya berlaku kat hujung-hujung nanti? Kalau kita perasan setiap episod dia adalah tentang kes yang dia handle. Betul, tepat sekali. Dia tak nampak macam aku nampak dia macam combination of superhero movie dengan lifestyle apa kes yang dia handle. Kes yang dia handle, betul lah. Sebab tu mungkinlah nama dia She-Hulk Attorney at Law kan. Dia nak bercerita macam no offense pada peminat-peminat Suits and so on, tapi dia lebih kepada nak tunjukkan dia punya career. Dan daripada career dia tu macam mana dia handle life dia dengan menjadi seorang She-Hulk. Betul, aku setuju yang tu. Kita nak cerita pasal untuk setakat episod 7 aku tak sure. Kita kena check balik dia episod berapa sebenarnya sekarang ni. Cuba tengok ni. Disney Plus kan. Kita tengok Disney Plus. She-Hulk episod berapa? Episod aku rasa 7. Episod 7. Yeah. So esok episod 8. Esok episod 8. So hari ni hari Rabu kita on shoot. So esok episod 8. Basically aku rasa jujurnya apa yang aku rasa She-Hulk ni agak bosan. Tenggelam dan bosan. Betul. Sebab dia ada banyak benda yang best tau. Contoh macam watak-watak easter egg yang macam yang dia hint kepada mutant. Betul. Kan? Tapi dia macam bila dia terlalu santai, dia macam buat parody, buat lawak, dia jadi macam aduh. Betul. Je. Setuju. Contoh dia macam episod 7 yang baru-baru ni. Ada banyak gila. Man Bull. Dia eksperimen. Ada satu watak tu aku tak ingat watak siapa. Dia adalah bukan dikatakan kalau dalam komik tak silap aku dia adalah mutant. Siapa Ada satu watak tu. Yang dengan Man Bull sekali tu ke? Ya kot. Tak ingat. Tapi dia macam Matador tu ke? Matador dia tu. Dia sebut kan. Aku rasa dia a failed experiment dia cakap tu. Dan kalau korang nak tahu, berdasarkan dalam komik Marvel juga, watak-watak tu tersebut adalah D-list superhero. Kan? Dia D-list, maksudnya dia bukan yang famous dan barai-barai. D-list superhero and D-list villain. Sebab yang Man Bull tu dia asalnya villain. Kalau dalam Man komik. Bull, lepas tu siapa yang pakai yang Porcupine. Landak. Dia aku tak ingat dia lawan siapa. Dia villain siapa aku tak ingat, tapi dia adalah salah seorang villain lah. So sebenarnya dia dah banyak nak teroka. Ada satu watak apa tu? Dracula.
Ya, betul. Dracula. Tu hint kepada Blade. Betul. Tapi disebabkan dia buat macam tu, dia nampak macam orang nampak macam tak serius sangat, macam santai sangat. Ataupun kita tak tahulah, mungkin kalau kita nak tengok kepada trend Disney Plus sekarang, Marvel dia bermain dengan emosi peminat. Betul. Okey, maksud dia contoh bang. Contohnya saya bagi contoh, kalau kita tengok Moon Knight, kita tengok Miss Marvel, hujung-hujung baru dia bagi kita nak ambil kau. Kan? Ambil. So rasanya mungkin She-Hulk ni cara dia macam tu juga, dan tak sabarlah kita nak tengok ending dia macam mana. Cuma aku kan orang waktu trailer hari tu diorang dah bising sebab isu dia adalah grafik She-Hulk terlalu teruk. Betul, saya setuju. Dan bila kau tengok dia punya series, memang azab aku rasa. Azab, betul. Memang teruk. Kau nampak She-Hulk tu nampak betul macam kartun. Betul. Ada orang yang bahan sampaikan, ni FIFA carry mode ke apa? FIFA sekarang lagi lawa tu. FIFA lagi lawa. Tapi tak tahulah, mungkin tak tahulah sebab bila kita tengok She-Hulk ni, kalau abang tengok kan, Easter egg dah banyak keluar bahawasanya dia akan muncul dekat dalam Captain America. Betul. Dia akan muncul kat dalam Avengers. Adakah nanti Marvel tolong jawab atau tolong betulkan, adakah korang nak staykan She-Hulk tu dengan rupa macam tu ataupun aku rasa mungkin ada improvement lah. Ada tapi improvement. Okey, awalnya aku tengok aku rasa okey, aku macam tak kisahlah, yang penting cerita best kan. Tapi bila dia macam tak ada improvement, dia setiap episod dia punya ni teruk sangat. Aku rasa teruk, betul. Allah, annoying tu. Dia sangat-sangat annoying lah bagi macam seorang peminat Marvel. Aku tahu korang pun sama. Korang rasa macam korang tak nak miss out the plot, tapi dalam masa sama korang tak sanggup tengok cerita tu. Sebab kau bayangkan pada tahun 2022, di saat semua movie CGI dah letup-letup ni, tiba-tiba aduh, baik kau hire Sofia ya. Betul. Sofia selamat bercuti di Switzerland. Tapi aku rasa dia punya grafik terlalu sebab Marvel terlalu kejar banyak benda kan. Lepas ni dah ada Werewolf kan. Betul, ada Werewolf by the Night. Apa lagi? Lepas Werewolf, Secret Invasion Betul, Secret Invasion. Secret Invasion pun trailer dah keluar kan. Dan kita tak sabar-sabar Black Panther lah yang nak paling dekat sekali. Betul, bulan 11. Itu kita dah kupas. So tak ada apalah nak kupaskan. Trailer baru pun dah keluar, korang boleh tengok. Betul, trailer yang baru pun antipati dia lebih kurang yang kita kupas sebelum ni. Betul. So untuk She-Hulk saya rasa itu je kot bang. Betul. Tak perlu kupas panjang sangat. Dan sebab cerita dia pun masih bersama. Okey, satu lagi. Cuma ada kan ada satu tempat yang buat superhero suits kan. Betul. Dah di situ ada hint dah munculnya Daredevil punya helmet. Itu tak tahulah bila akan muncul. Dan She-Hulk ni dia sebenarnya kalau abang perasan kan, trend dia kalau nak ikut dengan Disney punya series yang lain, She-Hulk episod dia tak sampai setengah jam kan. Betul tak? Betul. Aku rasa pendek sangat. 20 minit. Sebab yelah dia nak potongan itu dengan potongan itu, dia punya intro dah, outro apa semua. Outro aku rasa 20 minit. 20 minit kadang-kadang macam itu je ke? Itu aku rasa dia potong lah. Sebab cameo dia awal-awal tu dah banyak Wong kan. Lepas tu dia kaitkan dengan Asgardians. Betul. Shapeshifter. Wow. Tapi daripada side yang kita nampak daripada series She-Hulk ni, kita nampak dah bumi dah tak macam bumi yang dulu. Betul. Dia dah expand. Post Thanos punya era dia macam dah post blip. Betul. Dia memang nampak bumi tu dah macam, sebenarnya di sebalik ada Avengers, ada banyak superhero lain yang tak muncul. Betul. Dan sebenarnya orang-orang biasa akan hidup dengan superhero ni. The Immortal? Dalam episod yang lepas, episod 6 aku rasa, yang dia takkan mati tu. Oh ya, betul. Lucky tu. Lucky tu pun sebenarnya Easter egg. Dia adalah superhero yang macam dia adalah watak yang dia takkan mati. Kuasa dia adalah kuasa dia takkan mati. Betul. Immortal. Maksud dia walaupun dia kena bunuh ke apa, dia hidup balik. Itulah dia, Marvel dia campak-campak je karakter macam tu. So kalau kita macam aku tak Google lah. Aku Google sebab aku tahu perangai Marvel ni macam tu. Betul. Dia suka campak-campak, tapi supaya karakter tu dia mungkin akan relate dengan beberapa karakter lain kan. So The Immortal tu aku rasa ada benda yang penting pasal dia. Aku dah lupa pasal apa benda tu. Ada kau tahu? Tak perasan.
The Immortal. Ada memang tahulah yang pasal episod tu yang dia kahwin dengan ramai orang apa semua tu. Mungkin ada relation dia Oh, dengan okay, aku dah ingat The Eternals. Immortal. Ni berdasarkan video yang aku tengok pada video Mia Haru lah. Okay. Sebab dia kata The Immortal ni adalah satu karakter yang mana karakter ni adalah penyambung legasi. Maksudnya katakan dunia kiamat, dunia dah hancur. So Immortal ni akan hidup. Faham? So setiap generation dia kata akan ada seorang yang macam penyambung legasi, penyambung generation ataupun penyambung yang akan terus meneruskan kehidupan di universe baru. So Faham. Immortal ni adalah salah satu karakter dah. Selain daripada anak Richard. Anak siapa tu? Richard, nama yang power gila, yang dia level mutant tinggi tu, kan? Itu adalah function The Immortal. So kita nampak lah macam nampak macam dia tak ada apa-apa sangat pun watak tapi dia. Tapi sebenarnya karakter dia tu kuat penting. rasanya mungkin lah Marvel dah letakkan She-Hulk ni, dia selit-selit banyak benda macam abang cakap lah. Dia jumpakan setiap episod tu sebenarnya ada relation dengan setiap Betul. movies ataupun setiap series ataupun setiap watak Marvel. Kita kena cari Kena je lah. explore betul. Kita kena Google lah. Macam aku kadang-kadang aku rajin aku Google. Betul. Kita kadang-kadang kita sambil tengok tu pun sambil Google. Betul kita pause kejap kan. Itulah function ada Disney Plus. Tiba Betul. promote kan. Wah. Tapi ini tak berbayar Kalau Disney Plus nak bayar boleh juga. Betul. Nak sponsor video ni ke. Cukup lah nak sponsor kalau orang. macam Disney Plus boleh bagi. Okay, korang boleh subscribe dengan Sembang Marvel 5. Korang dapat diskaun. Kita pun okay lah kan. Okay juga kan. Kalau boleh dapat lah movie sikit-sikit. premiere ke kan. Untuk tak apa, untuk suka-suka. Suka-suka, bukannya untuk apa sangat. Kita orang macam ni lah. Okay. Setakat itu je lah komen kita orang pasal She-Hulk. sebab dia pun tak habis lagi. Betul. So korang rasa macam mana dengan series She-Hulk? Betul. Korang enjoy ke tak? Betul. Apa pendapat korang dengan She-Hulk dan apa pendapat korang tentang future She-Hulk yang macam tadi aku dah cakapkan dia akan ada lagi in the future. So korang rasa macam mana? Adakah dia sesuai untuk kalau katakan dia nak ganti Bruce Banner? Hulk yang asal? Adakah dia layak? Bruce Banner tu siapa? Sorry. Tu salah. Batman. tu Batman. Banner, adakah dia layak untuk ganti Banner iaitu Hulk yang asal? So terserah kepada korang. Okay. Right, thank you. Thank you. Ciao. Assalamualaikum.